Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita mas sikit je pasal bab ni, sikit sangat. Okay, dua benda je yang kita akan belajar. So, Syed rasa dia 10.1 dengan 10.2 je. Kalau dah extend 10.3 kan. Tapi selalunya 10.3 tu penyelesaian masalah. So, tak ada apalah, senang je, soalan senang. Okay, soalan senang dan untuk tajuk nombor indeks ni, dia memang ada satu rekod yang bersih. Rekodnya adalah dia sentiasa keluar di kertas 2 bahagian C. Okay, dia sentiasa keluar di kertas sahaja. Dia tak keluar dekat kertas 1, tak pernah. Dia tak pernah keluar di kertas 2A. Okay, yang wajib jawab tu pun tak pernah. Dia berada di bahagian C. Bahagian C adalah soalan yang awak kena pilih 2 daripada 4. Dan keempat-empat soalan tu topik yang berlainan. Okay, selalu cikgu akan suggest untuk pilih tajuk indeks ni lah sebab yang paling senang nak skor 10/10. Okay, dia 10/10 markah dia, so markah dia besar. Okay, jadi awak tengok dulu dalam buku teks muka surat 272. Dia abang dengan ada seorang moy ni, dia cakap apa? Okay, abang ni dia kata dia beli telefon bimbit ni RM680. Tak tahulah ni brand apa 680 ni, kan? Cikgu punya wang masuk jamban dulu pun dekat 1,000. Yang ni 880 ni mungkin yang jenis Samsung yang awal-awal tu kot. Sekarang mana ada handphone harga macam ni kan. Okay, lepas tu dia kata dia beli telefon pintar yang sama tahun ni harganya 748. Sebenarnya statement ni tak logik tau. Telefon tak boleh semakin menaik setiap tahun. Dia akan sentiasa menurun. Handphone ni secara logik ni lah. Market handphone ni setiap tahun akan keluarkan handphone baru, model baru, semua update yang baru. So dia harga dia sentiasa turun. Okay, tapi kita layan je lah kita layan je lah statement ni. Okay, tengok dekat sini pernyataan dia. Dia kata yang pertama sekali tahun lepas harga handphone 680. Okay, tahun ni harga handphone dah jadi 748. Okay, jadi kalau kan berlakunya peningkatan harga. Okay, betul tak? Berlakunya peningkatan harga. Sebanyak berapa? Berapa harga dia dah meningkat ni? Harga asal, okay kita buat sini. Harga 68 asal, kan? harap boleh dapat 68. L cikgu. L? Yelah. Lepas ni cikgu main awak-awak je lah. Okay. Macam mana boleh dapat 68? 80 pergi 680 pergi 720 ringgit. Lepas tu campur dengan 700 pergi 740. 68. Okay, betul. Okay. So betul. Bagus Tan. Cara pemikiran tu kira brilliant lah. Dia kira sikit-sikit secara congak. Kalau tekan kalkulator dan awak boleh terus tekan RM748, tolakkan dengan harga yang sebelum tu iaitu 680 dan awak akan dapat RM68. Okay, RM68 ni menunjukkan dia punya peningkatan. Okay, menunjukkan dia punya peningkatan. And then apa lagi kita nak tengok kat sini? Okay, kita tengok yang bahagian sini lah. Nampak tak statement ni semua macam kita pernah dengar. Paling-paling tidak pun kita pernah dengar pasal ni indeks kualiti udara. Setiap kali jerebu mesti benda ni keluar. Kan kita panggil IPU. Nak tahu cuti sekolah ke tak kan? Okay, lepas tu kalau time buat apa benda selalunya tak. Kita ada indeks gisim badan. Nampak tak? Indeks kualiti udara. Kualiti udara yang tinggi, tolak yang rendah, perkan dengan kepekatan pencemar, bla bla bla. Yang sini pula berat, perkan dengan tinggi, darab tinggi, and then darabkan dengan 100. Yang sini ada indeks harga pengguna, okay, indeks harga pengguna IHP dia tulis. Okay, kos semasa perkan dengan kos asas. And then ada indeks kematian. Ni time hari raya. Apa perayaan, keluarlah benda ni. Lagi satu, kalau tengok berita, dekat dalam berita TV3, berita utama, last sekali dia akan keluar bursa saham. Tak adalah last sekali. Sebelum dia pergi luar negara kan, dia bursa saham. Kat bursa saham tu dia akan ada indeks kan, ada indeks bursa saham. And then dia akan bagi yang saham yang meningkat, saham yang menurun. Okay, semua tu ada nilai. So macam mana dia kira setiap satu nilai tu? Itu yang kita nak cerita pasal
indeks. So indeks ni dia sangat digunakan bila kita nak bila melibatkan sesuatu statistik. Okay, kita nak buat penilaian statistik, okay, untuk satu data kita akan pakai indeks. Okay, so kita tengok. Yang ni, dekat muka surat 272 tu juga, ke 273 entah, ke 274, bawah sekali tu dia ada tulis yang ni. Dia ada bagi rumus. Okay, dia kata nombor indeks boleh ditulis sebagai, and then ini rumus dia. I sama dengan Q1 per Q sifar darab 100. Q1 sifar adalah harga ataupun kuantiti masa asas. Satu adalah harga kuantiti masa tertentu. So apa benda-benda ni? Okay, apa benda-benda ni? Apa yang dia nak ceritakan? Okay, first tentang indeks. Baru nak pergi first ni. Okay, untuk indeks ni. Indeks, okay, dia boleh ceritakan, kenapa ada dia macam ni? Dia boleh ceritakan tentang 3 benda. Ketiga-tiga benda ni semua pokoknya adalah tentang perubahan dulu dengan sekarang. Okay, sebab tu kat sini awak tengok dia ada masa asas, dia ada masa tertentu. Masa tertentu ni adalah sekarang. Okay, ceritanya sekarang. Masa asas ni adalah ceritanya dulu-dulu. Okay. So apa perubahan yang dia nak cerita? Dia nak tengok adakah berlakunya peningkatan ataupun berlakunya penurunan. Okay. Indeks ini kita akan letakkan satu indikator. Indikator dia adalah dia punya nilai lah. Apa nilai dia? Okay, nilai dia adalah nilai 100. Okay, dia akan letakkan 100 sebagai dia punya indikator. 100 ni merujuk kepada harga yang asal ataupun kuantiti yang asal. Maksudnya kalau asalnya 100, okay, asalnya 100. Contoh bagi tadi harga handphone kan. Okay, kita ambil harga handphone tu lah. Okay, harga handphone dekat sini. Okay, 68 sifar ni adalah harga asal. Okay, jadi kita letakkan sini indeks dia 100. 748 ni adalah harga semasa. Kita tahu dah ada peningkatan sebanyak RM68. So ini adalah harga semasa. Maksudnya akan berlaku peningkatan pada nilai indeks tu tadi. Berapa peningkatan dia, itu yang kita akan kira dengan menggunakan kita punya rumus. Okay, seandainya, okay, ini cikgu bagi secara general seandainya asasnya 100, apakah nilai indeks yang menunjukkan peningkatan? Nilai indeks yang lebih daripada 100. Okay, contohnya adalah dapat indeks dia 120. Maksudnya dah meningkat sebanyak 20%. Okay, dia kira lagi. Okay, ada peningkatan sebanyak 130. Indeks yang baru jadi 130. So peningkatan dia sebanyak 30%. Macam tu. Okay, yang lebih besar daripada 100 akan peningkatan. Kurang daripada 100, dan dia akan menunjukkan penurunan. Okay, so lagi clear benda ni, kita kena try buat contoh yang dia bagi. Ini sebenarnya dia punya macam latihan, bukan latihan, apa benda tu? Praktis kat dalamnya bahagian latihan lah, belum latihan lagi ni. Okay, ni lebih pada contoh je. Okay, awak tengok data, ini adalah 2 data. Okay, melibatkan 2 tahun, 2016 dan juga 2013. Okay, ni 2016, ni 2013. Okay, data pekerja asing di Malaysia mengikut sektor. Okay, so 2006 dengan 2013. Mana satu yang akan jadi tahun semasa, mana yang akan jadi tahun asas? Siapa tahu? Siapa teka? Tahun asas tu 2013, tahun masa tu 2016. Betul. Tahun yang paling macam mana, paling update lah, paling terkini itu akan jadi tahun semasa. Okay, tahun sebelum tu akan jadi tahun asas. Ini adalah tahun semasa, ini adalah tahun asas. So sekarang kita akan kirakan indeks. Okay, kita akan kirakan indeks untuk setiap sektor. Kita akan mulakan dengan sektor pembinaan. Okay, untuk kira indeks sektor pembinaan, okay, kita akan buat macam kiraan dia tadi. Yang atasnya, dia kata, okay, harga atau kuantiti masa tertentu perkan dengan sifar darab 100. Maksudnya, ini adalah semasa
asas kan? Okey, jadi masa per asas darab 100. So kita kira 389 per 434 darab 100. So dapat berapa? Pada kalkulator 388 bahagi 434 darab dengan 100. Kita dapat nilai dia dekat situ. 89.4 sifar. Okey. So kita akan dapat 89.4. Okey, itu indeks dia. Indeks dia. Okey. Sabar kejap lagi kita compare. Okay, kita buat satu-satu. Next, kita pergi ke pembuatan pula. Okey, kita pergi ke sektor pembuatan. Sektor pembuatan tahun semasa adalah 253 per tahun asas 752 darabkan dengan 100. So kita dapat berapa pula yang sini? 33.64. 33.64. Betul? 64. Okey. Betul. So kita pergi ke yang seterusnya. Okey, kita pergi ke sektor pertanian. Untuk sektor pertanian, tahun semasa 194 per tahun 174 darab 100. Okey, so yang ni dapat berapa? 194 per 174 darab 100. Dapat tak? 111.4. Berapa? 111 point? 0.49. 0.49. 49. Okay. Okay, next. Ambil kali lain pula. Okay, kita pergi sektor perladangan. Okay, kita pergi sektor perladangan. 268 perkan dengan 432 darab 100. Dapat berapa? 62.04. 2.04. Okay. Last kali. Betul tak? Kalau dia yang tak sama dengan jawapan yang kau nak bagi, kita tahu tak kira lah sebab kau dah kira. 649 perkan. Bukan 60.87. Okay, tak apa kita kira. 268 bahagi 432. Okay, darabkan dengan 100. Dan kita dapat kat sini 62.03. 34. Ni sebabnya ada 7. Okay, so sini akan naik 1 jadi 04. Okay, yang ni pula 649 per 269 darab 100 juga. Dapat berapa? 241.26. 41.26. Okey, baik. So, berdasarkan data yang kita dapat ni, okey, sekarang cikgu akan keluarkan. Cikgu keluarkan dia. Kita keluarkan tu, kita start dengan pembinaan. Okey, pembinaan dia memberikan kita nilai X dia 89.4 sifar. Okey, kemudian kita ada pembuatan. Pembuatan, okey, indeks dia adalah 33.64. Okey, lepas tu kita ada pertanian. Pertanian. Okey, pertanian kita ada 111.49. And then kita ada peladangan. Okay. Peladangan. Berapa peladangan dari atas? 62.04. Okay, last kali kita ada perkhidmatan. Perkhidmatan kita ada 241.26. Okey, jadi ini adalah dia punya nilai indeks. Okay, ini adalah nilai indeks yang kita dah kira berdasarkan rumus tadi. Okey, berdasarkan nilai indeks ni sebenarnya tanpa mengetahui harga, okey, tanpa mengetahui harga ataupun dia punya kuantiti asal dengan kuantiti semasa, awak agak berlaku peningkatan ataupun penurunan. Okey, contohnya macam yang sini. Yang pertama, 89. Oh yo. Pembondo ni. Okey, contohnya yang ini. Asal cuba highlighter cikgu jadi gini. Tak apa je lah aku. Okey, contoh yang first ni kan 89.4 sifar. Jadi 89.4 sifar ini kurang daripada 100.
kurang daripada 100 maksudnya okey, awak punya pembinaan ini menunjukkan penurunan. Kalau pembuatan 33.64 indeks dia pun menunjukkan penurunan. Pertanian 111.49 lebih 100, so dia menunjukkan peningkatan. Perledangan kurang daripada 100, jadi penurunan. Perkhidmatan 241.26 lebih daripada 100, jadi dia menunjukkan peningkatan. Itu yang segi nombor indeks ni. Dia menunjukkan dia punya macam mana kita nak kata bukan fluid, menunjukkan dia punya trend. Okay, menunjukkan trend dia sama ada dia berkurang ataupun dia bertambah, dia meningkat ataupun dia menurun. Ataupun dia kalau dia kekal maksudnya awak akan dapat nilai indeks dia sebagai 100. Okay, awak boleh check balik dekat data ni. Awak tengok ini tahun semasa, ini tahun asas. 388 dengan 434 kan berkurang. Okay, yang ni pun berkurang. Ini berkurang, ini berkurang. Okay, ini bersikit. Ini bertambah banyak. Dia kan sama dengan dia punya indeks. Atau dia dengan kita punya indeks. So untuk indeks ni, okay, untuk indeks ini dia tak akan tulis I sahaja. Okay, dia akan tulis macam ni. Indeks, okay, atas tu tahun semasa kan 2016 per 2013. Dia akan tulis macam ni. Kiranya yang ini dia lebih macam under case. Yang ni yang selalu kalau macam kita tekan yang bahagian X bawah tu kan. Kita akan tulis macam tu lah. So indeks 2016 2013. Bila orang baca, okay, orang baca apa yang awak tulis ni, orang tahu nilai indeks yang awak bagi ni adalah untuk tahun 2016 berasaskan 2013. Tu je. Itu je pasal indeks yang awak nak belajar hari ni. Hari ni baru. Okay. So hari ni kita sampel-sampel aja walaupun soalannya banyak. Okay, so setakat ni ada soalan tak? Ada tak apa yang tak faham? Ada apa yang nak tanya? Tak ada, cikgu. Okay, kita tengok adakah rumus indeks ni diberi atau tak dalam awak punya senarai rumus. So, mohon kita tengok senarai rumus awak. Okay, ni ada indeks ni dekat nombor 11. Okay. Dia tulis Q tu adalah untuk kuantiti. Satu semasa sifar asas. Okay, so rumus dia simple je. Jadi maksudnya nombor 12 ni kita akan belajar next week. Indeks juga tu sebab sama-sama I, cuma dia indeks dia topik. Atau kita tengok faham ke tak, kita buat latih diri 10.1. Okay, latih diri 1 ada 5 soalan. Ni soalan yang pertama. Okay, dia bagi pada awak, dia kata Persatuan Automotif Malaysia laporkan bahawa jumlah kenderaan komersial yang berdaftar pada tahun 2015 ialah 75,376 buah. Manakala jumlah kenderaan komersial berdaftar tahun 2017 ialah 61,956 buah. So awak tengok tak dia punya nilai bilangan dia dah menunjukkan, so expectation awak, indeks awak nanti akan dapat lebih kecil daripada 100. Okay, hitung indeks bilangan kenderaan komersial berdaftar pada tahun 2017 berasaskan tahun 2015 dan tafsirkan. Dia minta awak tafsirkan. Bila dia kata tafsirkan, maksudnya awak kena cerita penurunan ataupun peningkatan berdasarkan apa maklumat yang awak dapat dalam indeks. Okay, so kita kira dulu. Okay, so kita tulis rumusnya adalah indeks. Okay, indeks bila? 2015 yang kita nak, 2015 pula. Salah. Okay, kita nak cari indeks 2017 berasaskan 2015. So macam mana nak cari dia? Letakkan bilangan pada tahun 2017 perkan dengan bilangan pada tahun 2015 darabkan dengan 100. Okay. So kita buat lain ni. 2017, 61 dan 56. 2015, 75, 376 darab 100. Okay, so dapat berapa? Tekan kalkulator. 82.2 sifar. Dapat dah? Oh, simpan balik kalkulator cikgu. 82 point? Berapa? 2 sifar. Sebab dia 19 cikgu. 19, betul ada nombor-nombor lagi? 1959. Okay. So betul 80.2 sifar, betul.
Jadi ini adalah dia punya indeks. Dah dapat dah dia punya indeks. Next dia suruh awak tafsirkan. Okay. So soalannya ada dua tau. Jangan salah tengok pula. Dia nak indeks dan dia minta awak tafsirkan. Okay. So dah dapat. Nak tafsir macam mana? Macam mana kita nak tahu peningkatan penurunan sebanyak berapa? Awak tolakkan 100, awak tolakkan 82.2 sifar. Sebab kita kata tadi 100 ni adalah dia punya indeks yang asal. Okay, dia punya indeks adalah 100. Okay, jadi tolakkan. Tolakkan dapat berapa? 100 tolak 82.2 sifar. Dapat belakang ni 8 sifar. Depan ni dapat 7. Ini dapat 1. Betul? Betul. 100, oh yo, 100 17.8. Betul-betul cikgu kira. Okay, so 17.8 sifar, ambil ni sebagai peratus. Okay, ambil nilai sebagai peratus. Jadi awak tengok tadi indeks ni menunjukkan ni kecil daripada 100. Jadi indeks ini telah menunjukkan penurunan. Okay, jadi tafsiran awak adalah jumlah kenderaan komersial berdaftar pada tahun 2017 berkurang sebanyak 17.8 sifar peratus berbanding 2015. Okey, dah siap. Itulah dia punya tafsiran. So dapat dia punya jawapan untuk indeks, dapat dia punya tafsiran. Yeay, siap dua-dua. Betul? Jawapan dia. Yeay. Okay, soalan nombor 2. Bagi awak purata perbelanjaan bulanan isi rumah di Malaysia pada tahun 2014, 3,578. 2014, 3,578. Okay, then dia kata 2017 purata dia adalah 4,033. Nampak? Berlaku peningkatan. Jadi indeks kita nanti mesti lebih daripada 100. Okay, first dia nak cari indeks. Okay, indeks untuk purata perbelanjaan pada tahun 2017. Okay, 2017 berasaskan 2014 and then tafsirkan. Okay, so jom kita kira. So kita nak indeks. Jadi tulis indeks, bosan. Indeks 2017 berasaskan 2014. Okay, tulis macam tu. Sama dengan harga. So harga 2017 per harga 2014 darab 100. Okay, masuk nilai. Harga 2017 adalah RM4033 per harga 2014 RM3578. Okay, darab dengan 100. Dapat berapa? 112.71. 112.71. Okey, betul. 72 ke 71? 72. Dia 71 lagi belakang? 716660. Okey, so 0.72. Okey, jadi dia adalah 12.72. Okey. Jadi dekat sini dah siap untuk dia punya indeks. Okey, next. Next dia punya tafsiran. Dia nak tahu tafsiran. So macam mana kita nak buat tafsiran tadi? Kita buat. Okey, 100. 100 tolak. Tak boleh nak 100 Kenapa nombor yang cikgu besar. tak boleh? Nanti dapat negatif. Awak peratus awak negatif. Okey, sebab awak dah nampak lah ini bila dia lebih 100, ini dah menunjukkan dia punya peningkatan. Okey, jadi di sini dah peningkatan. Kita nak tahu meningkat berapa. Okey, jadi kita ambil nombor yang banyak, 112.72 tolak 100. Dapat 12.72%. Ambil sebagai peratus. Okey, then buat kesimpulan. Kesimpulannya, okey, purata panjangnya nak tulis. Perbelanjaan bulanan isi rumah. Okey, pada tahun bila? Tahun semasa 2017. Okey,
Ni lebih daripada 100 jadi meningkat. Meningkat sebanyak 12.72% berbanding tahun 2014. Okey, dah siap. So itulah dia jawapannya untuk dia punya tafsiran. Dia suruh tafsir. Okay, so tafsir lah. Jadi perhatikan indeks ni punya nilai. Nampak dia lebih besar daripada 100. Jadi dia adalah peningkatan. Dia menunjukkan peningkatan. Okey, habis soalan nombor 2. Okay, soalan nombor 3. Jumlah pengeluar sawit di Malaysia pada tahun 2013 ialah sebanyak 720 juta 440,105 tan. Okay, so 2013 nombor banyak ni. Bila nombor banyak, baik-baik tekan kalkulator. Diberi indeks jumlah pengeluaran. So soalan ni dah berubah. Tadi dia bagi kita tahun semasa, tahun asal, cari indeks. Sekarang dia bagi kita tahun 2013. Kita tak tahu 2013 ni asas ke semasa. Kecil lagi. Tapi dia bagi kita indeks. Okay, tahun 2016 berasaskan tahun 2013. Maksudnya kat sini 2013 ini adalah dia punya tahun yang asal. Sebab dia kata berasaskan 2013. So itu adalah tahun yang asal. Okay, so indeks dia apa? Indeks dia berapa? Indeks dia adalah 9023. Soalan dia suruh awak cari jumlah pengeluaran buah sawit pada tahun 2016. Okay, so macam mana nak buat? Kita nak buat. Okay. So kita ambil maklumat yang dia ada, kan kita selalu start dengan indeks kan? So kita tulis indeks. Indeks, okay, 2016 berasaskan 2013. Okay, relax dulu. Letak je rumus dulu. Okay, so kita masuk. Harga, jumlah. Kuantiti 2016 per kuantiti 2013. Mesti darab dengan 100. Okay, and then yang ni dah diberi. Indeks 16 berasaskan 2013 dia dah bagi iaitu 90.23. So kita tulis 90.23 sama dengan, okay, jumlah pengeluaran 2016 ada tak dia bagi? Tak ada. Ini soalan. Ini soalan dia ni. Okay, so kita tulis balik. Kuantiti 2016 per, okay, 2013 dia dah bagi. Yang punyalah nombor banyak ni. 72 sifar, 44 sifar, 1 sifar, 5. Okay, and then darab dengan 100. Okay, macam mana kita divide benda ni? Senang je, 90.23 dulu dengan 720440105 dan bahagi dengan 100. Okay? Sebab ini atas darab kan bahagi. Bila bawa ke sebelah dia akan jadi terbalik. Yang bahagi akan jadi darab. So darabkan dulu dengan indeks and then yang didarabkan akan jadi bahagi. Lepas tu bahagilah. Okay. So kalau kita tekan kalkulator 90.23 kita darabkan dulu dengan 72 sifar, 4 sifar, 1 sifar 5. Okay, dulu and then bahagi dengan 100. Kita dapatlah dia punya Q2016 iaitu 6 sifar, panjangnya, saya tulis dulu dah sini. Q2016 sama dengan 65 sifar-sifar 53, 65 sifar-sifar 53, 1 sifar 6.7. 1 sifar 6.7. Sebab kat sini dia bagi tan kan, so bolehlah sini tan. Tak tulis pun tak apa, masih lagi betul. Itulah jawapan dia. Okay, dah siap. Okay, kalau awak tengok dekat sini, tengok tahun semasa, okay, tahun semasa, ini tahun yang asal. Tahun asal nilainya lebih besar, 720 juta. Yang ini kalau kita bahagikan 3 bahagian, 1, 2, ini baru 610 juta. So nampak tak? Kan? Jadi sebab tu indeks dia kurang daripada 100. So betul lah. Kalau tak salah tekan kalkulator betul lah tu. Okay, so siap soalan nombor 3. Kita pergi ke soalan nombor 4. Tengah azan kat luar kan. Okay, jadual di bawah menunjukkan indeks harga bagi sejenis air minum. Ada detik pintar kat sini.
dia kata tahun 2013, 2011 sama dengan 100. Ni key point dia ni. 2011 sama dengan 100. Maksudnya 2011 ni adalah tahun asal. Okay, sebab 2011 100. So nampak tak dia kata indeks harga pada tahun 2013 berasaskan tahun 2011. So 2011 100 maksudnya 2011 adalah indeks yang asal. Okay, so kat sini semua asalan dia adalah 2011. 2011, oh 13. Okay, so soalan dia kata adalah indeks harga. So ini semua adalah nilai indeks harga. Okay, so kita keluarkan satu-satu. Kita keluarkan dalam bentuk nombor. Okay, dia adalah indeks 2013 berasaskan 2011. Nilainya adalah 110. Okay, yang indeks 2019 berasaskan 2011. Nilainya adalah 225. Manakala yang ini adalah indeks 2019 per 2013 berasaskan P. Untuk yang ini dia ada jalan shortcut. Macam mana cara nak buatnya? Okay, cuma betul tak? 19, 18. Okay, cumanya cikgu ajar secara jalan panjang dulu supaya awak nampak dia punya perkaitan, dan nanti bila exam nak pakai jalan shortcut boleh. Okay, kita start tafsir sebab kita nak dapatkan P. P ni macam ni kita nak cari. Asas tak ada, indeks asal pun tak ada. Kita tak ada apa-apa. Okay, kita tak ada apa-apa. So, kita buka dulu untuk indeks 12 per 2011. Ini adalah kuantiti 2013 per 2011 darab 100. Betul tak? Dapat 150. Kan? Kalau cikgu buka yang ni. Daripada 2013 per 2011, ianya adalah kuantiti 2013 per kuantiti 2011 darab 100. Okey. Yang ini pula adalah kuantiti 2019 per kuantiti 2011 darab 100 dan dapat 25. Okey, ini adalah kuantiti 2019 per kuantiti 2013 darab 100 dan awak dapat P. Okey, so kalau awak tengokkan bila awak tengokkan perkaitan dia, dekat sini adalah kuantiti 2019. Okay, dekat sini ada kuantiti 2019. Di bawah ni adalah kuantiti 2013. Dekat sini kita ada kuantiti 2013. So macam ni kita nak adjust. So adalah macam mana cara kita nak adjust? Siapa yang ada idea? Macam mana kita nak buat? Okay, kalau cikgu nak buat perkaitan dia. Okay. Cikgu boleh dia macam ni. Kuantiti mana yang ada kaitan direct? 2013. So cikgu boleh buat kuantiti 2013 perkan dengan kuantiti 2011. Okay, kalau cikgu darabkan dengan kuantiti 2019 per kuantiti 2013. Ni yang ini cikgu darabkan dengan ini, cikgu akan dapat, okay, yang ni cikgu boleh potong sebab sama, nampak tak? Potong ini. So cikgu akan dapat kuantiti 2019 per kuantiti 2011, betul tak? Akhirnya cikgu akan dapat yang tengah ni. Ini, cikgu akan dapat. Okay, bila cikgu relatekan dia. Okay. Sekarang ni apa yang cikgu nak buat adalah cikgu akan dapatkan nilai ini sahaja. Maksudnya kalau cikgu ni sahaja, cikgu akan bawa sini ke sebelah. So 150 cikgu akan bahagikan dengan 100. 150 bahagi 100 maksudnya kita gerakkan 2, so kita akan dapat 1.5 dekat sini. Kan? Kita akan dapat 1. Okey, darab. Okay, yang ini pula 2019, 2013. Okey, ni bawa ke sebelah. Jadi kita akan dapat
P per 100. Buat je lah P per 100. Tak boleh nak selesai sebab P kita tak tahu nilainya berapa. Okay, sama dengan, okay, yang ni pula buat 100 ke sebelah, kita akan dapat 2. So 2.25. Daripada sini, kalau kita susun macam ni je pun, kita dah boleh dapat P terus tau. Kita boleh terus dapat P kat sini. Okay, 1.5 darab P, sehingga kita akan dapat 1.5 P per 100. Okay, sama dengan 2.25. Okay, so P adalah 2.25 darab 100. Okay, bahagi 1.5. So kita akan dapat P adalah 150. Terus dapat jawapan. Bila awak susun macam tu. Nampak tak? Bila daripada indeks, awak buka, kemudian awak cari perkaitan. Jadi perkaitan ni kita buat menggunakan Q tu lah, menggunakan kuantum. Kita tak boleh buat perkaitan tu direct. Nanti kalau jumpa satu lagi soalan, dia ada satu lagi soalan yang macam ni tapi dia lebih senang. Ni dia mainkan Q je sebab dia ada nilai P. Ada satu lagi soalan yang selalu keluar dalam exam. Yang ni belum pernah keluar lagi macam ni. Ini yang first time dia keluar dalam buku teks awak. Okay, apa yang cikgu buat adalah cikgu keluarkan semua data yang cikgu ada. Okay, yang first dia bagi indeks 2013 berasaskan 2011 iaitu 150 cikgu keluarkan. Kemudian indeks 2019 berasaskan 2011, 2 cikgu keluarkan. Kemudian 2019 per 2013, okay, sama dengan ini pun cikgu keluarkan. Kemudian di setiap indeks ini cikgu kembangkan dia. Cikgu kembangkan maksudnya cikgu buka balik jadi rumus. Okay, rumus indeks 2013 per 2011 maksudnya kuantiti 2013 per kuantiti 2011 darab 100. Okay, kemudian yang ini indeks 2019 per 2011 maksudnya kuantiti 2019 per kuantiti 2011 darab 100. Cikgu buka. Okay, yang ni pula maksudnya kuantiti 2019 per kuantiti 2013 darab 100. So cikgu buka satu. Jadikan dia dalam bentuk asal rumus. Kemudian bila dah buka, cikgu cuba cari perkaitan dengan menggunakan, awak kena buat macam ni. Setiap kali awak jumpa soalan pelik macam ni kan, awak kena kaitkan dengan dia punya Q. Okay, sebab kat situ ada jawapan dia. Okay, awak kena kaitkan Q dia. Dekat sini kalau awak tengok, dia kan, okay, trik dia adalah, okay, macam mana cikgu boleh jumpa benda ni. Okay, tengok secara silang. So secara silang silang. Okay, secara silang maksudnya, okay, awak perhatikan ikut anak panah macam ni. Awak tengok 2013 ke bawah, mana yang ada 2013 kat bawah yang ini. Bila awak susun, itu yang awak dapat macam ni tau. 2013 per 2010 and then yang ni, nampak tak pasangan dia ke bawah ni. Okay, so awak dapat yang ini and then bila awak cancelkan, dapat pula kawan lagi seorang yang tak ditulis langsung. So maksudnya dia punya rantai. Ni sebagai bukan chain, dia dalam bahasa Inggeris kita panggil chain reaction. Dalam bahasa Melayu kita panggil dia sebagai macam ni, darab rantaian. Okay, dia adalah pendarapan secara rantaian. Maksudnya menurut rumus darab, bila ada penyebut dengan pengangka yang sama, awak boleh cancelkan. So awak hanya perlu tuliskan pengangka dengan penyebut yang tak cancel tu lah. Macam ni. Nanti kita buat soalan, okay? Lepas tu susun Q 2011 per 2011 adalah yang ni yang cikgu masukkan. Sebab cikgu nak yang ni je. So yang ni tak ada kaitan kan, cikgu sekalikan dia. Jadi 100 ke sebelah dia dapat 1.5 sebab 150 bahagi 100 dapat 1.5. Sama juga yang ni dapat 2.25. Yang ni dapat P per 100. Dah susun, lepas tu dapatkan nilai P. Okay. So cuba fahamkan, cuba biasakan tengok secara bersilang macam ni. Cari satu pasang jadilah. Boleh terus buat dia punya chain reaction ni. Kita pergi soalan nombor 5. Indeks pengeluaran perindustrian pembuatan gula 2011 dan 2012 berasaskan 2010. Nampak soalan dia? Dia dah naikkan level. Soalan tu pengenalan je. 4, 5 ni dia lebih pada aplikasi. So indeks, dia dah bagi indeks tahun 2011 dan
berasaskan 2010 masing-masing ialah 101.4 dan 95.8. Jadi cikgu tak nak tunggu lama, cikgu tulis je terus. Okay, first maklumat dia kata indeks 2011 berasaskan 2010. Berapa nilai dia? 101.4. Okay. Lepas tu dia kata indeks 2000 berasaskan 2010 juga. Okay, kedua-duanya berasaskan 2010. Indeksnya adalah 95.8. Okay, soalan. Kita pergi pada soalan. Okay, soalan dia nak awak hitung indeks pengeluaran perindustrian, ya Allah panjangnya ayat dia pun. Pembuatan gula pada tahun 2012 berasaskan tahun 2011. Inilah dia soalan yang kita keluar dalam SPM. Inilah dia soalan perangkap. Satunya soalan yang paling susah dalam indeks. Ni je. Kalau awak tahu cara nak buat dia, then awak boleh terus dapat 10 ni. Inilah dia soalan dia sebiji. Okay, so kita tulis dulu. Dia kata soalan dia nak indeks 2012 berasaskan 2011. Okay, so macam mana kita nak buat indeks 2012 berasaskan 2011 ni? Kita tak tahu. Okay, kita tak tahu. Okay, kalau kita ikut tadi, kita dah buka-buka, kita boleh buka kedua-dua indeks yang kita dah ada ni. Okay, so kita buka indeks 2011 per 2010, maksudnya Q 2011 per Q 2010 darab 100 dapat 101.4. Okay, kalau ini pula, ini adalah Q 2012 per Q 2010 darab 100 sama dengan 95.4. Okay, yang ni pula, ini adalah Q 2012 per Q 2012 darab 100 sama dengan tak tahu. Tak tahulah sebab tak ada nilai kan, kita tak tahu. Okay, so macam mana kita nak buat? Macam mana kita nak buat? Macam cikgu cakap tadi, okay, awak tengok guna anak panah sama ada macam ni ataupun macam ni. Okay, jom kita cari punya perkaitan. Okay, kita tengok 2012 ada tak yang kat 12? Tak ada. 2011 ada tak yang dekat atas sebab dia duduk bawah. So kita tengok yang kat atas dia. Ada satu kat sini. Nampak tak? Ada pasangan. Okay, bila ada pasangan kita tulis. Okay, kita akan tulis kedua-dua pasangan ni. Okay, kita tulis yang belah atas dulu, senang kita potong. So Q 2011 per Q 2010 darab Q 2011 per Q terbalik lah. Apa je. Cikgu salin pun salah. Okay, ni dah betul lah. Q 2011 per Q 2010 darabkan dengan sini. Q 2012 per Q 2011. Okay, sama dengan, tengok sini, kalau awak potong, awak akan dapat yang atas saja. Q 2012 per Q 2010. Nampak tak magic kan? Dia dapat ini. Benda kita tak highlighter tu, benda kita tak highlighter tu kita dapat sebagai jawapan akhir. Okay, nampak magicnya di situ. Okay, so kita masukkan nilai sekarang. Yang ini kita tak tahu. Okay, so kita tanda sebagai X. Tandakan dia sebagai X. Tadi dia bagi P, sekarang dia bagi X kan. Okay. Sekarang ni semuanya cikgu nak awak jadikan nilai Q saja. Maksudnya 100 ni semua kena bawa ke sebelah. 100 semua kena bawa ke sebelah. Jadi bila 100 semua kita bawa ke sebelah, yang ini kita akan dapat, akan 2 titik. Satu, yang ini adalah 1.014. Okay, ni cikgu sebab tak pakai kalkulator. Kalau pakai kalkulator, kira lah. Okay, yang ini pula 2012 ini kita tahu. So ini adalah X per 100 sama dengan, okay, ni gerak 2, 1, 2. So 0.958. Okay. So buat macam tadi, macam ni kita dapatkan X. Kita darabkan dulu, so sini adalah 1.014X 100 sama dengan 0.958. Okay, jadi darab kemudian dengan 1.014 untuk awak dapatkan X. Okay, so tekan kalkulator. 0.958
958 darab 100, okey, bahagi dengan 1.014. Kita dapat nilai dia 94.48. So dapat X ni 94.48 sebagai indeks. Terus dapat nilai. Okay, terus dapat nilai kat situ. Ini jalan kerja yang panjang. Sekarang cikgu akan ajar awak jalan kerja yang shortcut. Tapi dengan syarat awak kena ingat step dia lah. Okay, yang ni lebih pada faham. Yang cikgu ajar sekarang ni, yang dua soalan sebelum ni lebih pada kita nak fahamkan macam mana dia jadi macam tu. Okay, tapi yang cikgu nak ajar sekarang ni adalah shortcut. Ini adalah shortcut dia. Dia bukan faham, dia ingat. So, kalau awak boleh ingat, awak ingat. Kaedah dia sama. Awak tengok yang awak nak ni 12/2011. Okay, awak cari atas dengan bawah dia. Nampak tak 2011 duduk bawah. Okay, cikgu ambil highlighter sikit. Okay, 2011 ni duduk bawah. Nampak tak dia ada pasangan atas? Okay, so kita akan susun. Susun dia macam ni. Susun dia macam ni Harap-harap cikgu tak salah susun lah. Sebab cikgu tak biasa guna kaedah ni. Tapi budak-budak form 5 tu dia suka pakai. Tahu? Okay, so kita susun. Kita tadi juga satu indeks 2011 per indeks 2010 darab indeks 2012 per 2011. Okay, pairing. Awak kena perkan dengan 100. Okay, sama dengan awak ambil indeks yang tak ada kaitan tu. 2012 per 2010. Awak akan susun macam ni. Okay, lepas tu dah set susun, then awak masukkan lah. Okay, 2000 ni 101.4. Okay, darab. Kadang-kadang diorang suka tulis lagi 2012 per 2011. So kita tak boleh kira. Per 100. Yang sini adalah 95.8. Okay kan? Awak darab, ini awak bahagi dengan 104, awak dapat indeks 2012 per 2011. So jom kita kira. Hopefully dapat yang sama. So 95.8 darab 100 bahagi 101. Salah. Tak nak keluar. So dapat 94.48. Nampak tak? Dia dapat jawapan yang sama. Yeay, cikgu berjaya guna kaedah diorang. 0.48. Okay, nampak tak? Dua-dua beri jawapan yang sama. Jadi terpulang pada awak sama ada awak nak menggunakan kaedah yang mana satu. Okay, sama ada awak nak gunakan kaedah satu ataupun awak nak gunakan kaedah dua. Dua-dua ada dalam exam. Okay, tak banyak benda ni 2 markah je. 2 markah je. First dia nak tengok awak susun ni. Allah. Dia nak tengok awak susun yang ini dengan yang ini. Jadi di sini dia membawa 1 markah. Awak kan analitik kan? So ini memberikan markah N1 iaitu markah nilai ataupun markah jawapan awak. Yang di atas ni ini adalah K1. Okay, kemahiran. Bawah ni adalah N1 iaitu nilai. Itu je. Itu je. So terpulang nak pakai kaedah mana? Okay, kalau ikut cikgu lebih suka fahamkan sebab cikgu akan ingat sampai bila. Untuk yang kaedah 2, kaedah lebih pada mengingat ni, macam cikgu cakap tadi, okay, awak tentukan dulu atas dengan bawah yang bersama. Okay, kemudian awak susun, jangan lupa bahagi dengan 100. Sebab cikgu selalu jumpa yang lupa nak bahagi dengan 100. Dia just buat pengangka saja and then sama dengan indeks yang tengah ni. Dia lupa nak bahagi dengan 100. Mesti kena bahagi dengan 100. Okay, mesti kena bahagi dengan 100. And then barulah nanti dapat akhir sama. Okay, so terpulanglah kat awak nak guna kaedah yang mana. Kaedah 1 ke kaedah 2. Okay, penting faham. Okay, kita tengok latih diri 10.2. Ini adalah soalan penyelesaian masalah. Ada 2 je soalan. So kita buatlah sekejap sempat kot. Kita target 1.5 habis ni. Tak apa, jom cepat-cepat. Cikgu pun nak cepat. Okay, sebenarnya indeks harga keperluan dapur 2015 dan tahun 2020 berasaskan 2010. Ini tengok. Berasaskan 2010. So dapat je mesti tulis terus sebab kadang-kadang kita ni mudah lupa. Dah lah mudah lupa, mudah salah pula tu. Okay, so kita tulis. Ini adalah indeks 2015 berasaskan 2010.
Okay, ini pula ada juga indeks 20 berasaskan 2010 sebab dia kata kedua-duanya berasaskan 2010. Cari indeks harga, nampak tak soalannya? Nampak tak soalannya? Dia keluar lagi soalan yang sama. Dia nak awak beri indeks harga 2020 berasaskan tahun 2015. Soalan ni memang famous. Okay, so jom kita buat. So, kita keluarkan apa yang kita ada dengan apa yang dia nak Kita ada indeks 2015 berasaskan 2010. Nilai dia 125. Okay, kita ada indeks 2020 berasaskan 2010. Nilainya 14 sifar. Soalan, awak berikan indeks 2020 berasaskan 2015. Tak tahu? Itu yang awak kena cari. So apa step pertama cikgu cakap tadi? Awak cari yang atas ataupun bawah yang bersilang. Yang bersilang sama ada begini ke tak kisahlah. Okay, cari. Okay, so jom kita cari. 2020 ada tak kat bawah 2020? Tak ada. 2015 dia duduk bawah. Ada tak atas 2015? Oh ada. So 2015 sini kat bawah, sini kat atas. Jumpa pasangan, terus tulis. Ni kaedah 2 So kaedah 1 buat kan? So kita buat kaedah 2 yang ni. Okay, so kita tulis dulu I 2015 perkan dengan 2010 darab. Okay, darab dengan partner dia yang kita itu. Okay, indeks 2020 berasaskan 2015. Jangan lupa bahagi 100 sama dengan tulis indeks yang tak ada kaitan tu. Yang duduk forever alone tu, masukkan dia. Sedih dia sekarang. Okay, masukkan. Okay, dah siap, tulislah. Masuk nilai. Okay, 2010, 1, 2. Okay, darab. Yang ini tak ada kan? Tulis balik. Okay, tujuan kita tulis balik ni supaya kita tak salah lah bagi jawapan akhir macam tu je. Okay, so perkan dengan 100 sama dengan ada nilai dia 14 sifar. Okay, masuk. Okay, so jom kita selesaikan. Yang di bawah ni darab, yang di atas ni kena bahagi. Macam tu je. So dapatlah indeks 2020 berasaskan 2015 sama dengan 14 sifar darab 100. So mentang-mentang lah cikgu tak boleh, korang tak boleh lah cikgu nak menyebut hari ni. 125, kau tak sedap tanya ni. Dapat 112. Okay, so sini 112. Itulah dia punya indeks. Yeay, sekejap je. Okay, so dapat dah 2 markah. Masuk yang ini, masuk-masuk. Sini dapat 1 markah. Okay, dapat jawapan akhir, dapat lagi 1 markah. Siap. Soalan last. Yeay, last. Okay, bayaran premium insurans bagi satu syarikat tahun 2016 meningkat sebanyak 5%. Ambil kau. Dia buat peningkatan. Meningkat sebanyak 5%. Sebenarnya cikgu tak tengok pun lagi soalan ni. Okay, berbanding tahun 2011. Okay, sorry 2016 meningkat 5% berbanding 2011. Pada tahun 2018, bayaran premium tersebut meningkat lagi. Meningkat lagi. Meningkat sekali lagi sebanyak 10% berbanding tahun 2011. Cari nilai indeks bayaran pada tahun 2018 berbanding 2016. Ni cikgu nak tanya pendapat juga Kita nak buat ni. Nampak tak? Satu benda kat sini, okay, kedua-duanya adalah berbanding 2011. Yang ni je dia minta berbanding 2016. So, bila berbanding 2011, ingat tak tadi nilai indeks asas berapa? Sebab dia tak bagi langsung indeks satu apa dia tak bagi. Okay, dia just bagi peningkatan saja. So ingat tak lagi asas indeks berapa nilai dia? Siapa ingat? Berapa nilai indeks asas? 100. Pandai, betul 100. Indeks asas adalah 100. So kita boleh kata 2011, 100 kita buat macam ni. Ini adalah indeks asas 100. Okay, bila dia kata 2016 meningkat 5% berbanding 2011. Maksudnya kita boleh tulis, okay, indeks 2016 berbanding 2011 meningkat 5%. So 100 tambah 5 dapat 105. Dah siap. Indeks dia 1. Okay, next. Meningkat sekali lagi 10% berbanding 2011 juga. So indeks 2018 per 2011 sama dengan 10% kali ni. So tambah 10, 100.
10. Dah dapat indeks dia. Soalan. Dia nak indeks 2018 banding 2016. So kita nak kosongkan ruang ni. Nak tanya. Kita nak kosongkan ruang. Kita akan buat macam ni. Ni letak indeks, darab, ni letak indeks per darab sama dengan darab. Yang pertama, cikgu main hentam dia nama. Adam. Ada tak lagi Adam? Adam. First kali Adam. Kotak yang pertama dengan kedua ni Adam. Nak buat apa? Nak letak indeks kotak pertama dengan kotak kedua ni. Tak Adam. Main teka main tibai ni. Ada. Persamaan yang pertama dengan yang last. Persamaan yang pertama dengan yang last. Okey, betul. So kalau perhatikan 2018 mengangka tak ada penyebut yang 2018. Sebaliknya 2016 dia ada geng kat atas. Dia kan tak kena bersilang macam tu. Okey, so betul Adam kata. Persamaan yang pertama indeks 2016 berasaskan 2011. Okey, darabkan dengan yang terakhir 2018 berasaskan 2016. Ini yang kita nak tahu. Okey. Per Rabiatul. Per berapa Rabiatul? Cikgu panggil dia Rabiatul. Baik ya. Rab. Per berapa Rab? 100. 100. Betul. Okey. Kita ada GB dalam ni. GB yang sini last kali ni nak letak apa GB kat sini? Sonyap ya. Okey. Kita yang tak masuk. Okey. Yang tak terlibat lah. So indeks 2018 per 2011. Okey, masuklah nilai 2016 per 105 darab. Okey, yang ni tak tahu. So salin balik. Indeks 2018 per 2016 per 100 sama dengan dapatlah indeks. Ini kan ada nilai. Masukkan ni 110. Okey, berapa jawapan last? Sapi. 104.76. 104.76. 0.76. Mau kita check. Betul. Siap. Betul. Pandai. Okey. So senang. Siap dan indeks. Itu je lah. Itu je. Next week kita belajar pasal indeks gubahan. Indeks gubahan adalah bila mana kita akan dengan pemberat. Kita akan jumpa dengan pemberat. Apa tu pemberat? Kita jumpa minggu depan. Okay.